Sebut ketika tenggelamnya matahari, ketika itu Allah mengampunkan semua hamba-hambanya, melainkan dua orang. Dalam hadis ini dua orang. Yang pertama, orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-musyahid, itu orang yang suka bergaduh. Allah, takut pula kita ni kalau saat ni kita dikategorikan orang yang suka bergaduh, kejap-kejap sikit bergaduh. Allah. Atau orang-orang yang membuat suasana kawan dia, macam mana kawan dia nak bergaduh, sama juga. Masya Allah. Ada dalam riwayat yang lain 4 orang. Pertama orang yang syirik, yang kedua orang yang derhaka kepada mak ayah, yang ketiga adalah orang-orang yang memutuskan silaturahim, yang keempat adalah orang-orang yang mutminul khamar, yang tenggelam dalam minum arak. Allah, tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita terlindung daripada sifat-sifat, daripada perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam riwayat tersebut. Mudah-mudahan kita orang yang sentiasa mengesakan Allah, berbuat baik dengan orang tua kita, menghubungkan silaturahim, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menjauhkan kita, keluarga kita, jauh daripada ibunya segala kejahatan, iaitu arak khamar, atau apa sahaja yang memabukkan dan menghilangkan akal, dadah, semua ganja. Kita berharap generasi kita ini, generasi umat ini, agar dijauhkan daripada ibu, daripada segala kejahatan. Sebab Allah telah memuliakan kita dengan akal, maka jangan kita rosak pula akal kita tersebut. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa mengajarkan kepada kita. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana sha'im. Dan aku suka, kata Nabi, ketika di nisfu Sya'ban itu diangkatkan amalan-amalanku, maka ketika itu aku suka ketika amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Berpuasa, ya. Sunnah Nabi nisfu Sya'ban itu malam, siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail, solat malam. Itu sunnah yang jelas. Nak baca Yasin 3 kali, itu bukan sunnah Nabi, itu amalan para ulama sahaja. Boleh, tidak ada masalah. Jangan katakan bid'ah pula. Baca Al-Quran boleh. Bahkan membaca Al-Quran itu adalah ubat hati kita. Maka kalau seandainya Yasin itu jantung Al-Quran, ada orang-orang yang nak baca Yasin, nak memperbaguskan jantungnya juga. Kalau itu amalan ulama, tapi bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi, siang harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa, malam harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam. Tahu tak? Kita, masya-Allah, menonton sinetron sampai habis malam. Masya-Allah. Nabi ni Sya'ban tu dia salat malam sampai tak Nabi minta izin sama ibunda Aisyah. Aisyah, boleh tak saya salat malam ni? Boleh ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah salat, sampailah Rasulullah sepanjang malam tu salat. Kemudian Rasulullah sujud, lama sujud Nabi, sehingga ibunda Aisyah mengatakan, aku sangka Nabi tu dah meninggal dah. Kemudian diselimutkan dengan kain. Allahu Akbar. Masya Allah, lamanya sujud Nabi. Ketika itu aku anggap Rasulullah tu dah meninggal, sehingga aku tutup dengan kain. Kemudian aku sentuh telapak kakinya. Ketika itu Nabi bergerak. Alhamdulillah, Nabi masih hidup lagi, kata ibunda Aisyah. Kemudian Nabi terdengar baca doa ketika dalam sujudnya. Ya Allah, Nabi yang sudah diampunkan dosa yang telah lalu, yang sekarang maupun yang akan datang. Nisfu Sya'ban, salatnya seperti itu. Kita ni siapa yang menjamin kita? Ya Allah, yang khawatir yang paling khawatir lagi kalau menonton bola sepak bola nisfu Sya'ban tu. Allah, dahsyat. Ini takut kita ni. Ya, masya-Allah, ya. Kita hati-hati, ya, dalam kehidupan kita. Kita tengok sunnah-sunnah Rasulullah ni, kita laksanakan dengan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada kajian kita
surah Al-Buruj, kita sampai kepada ayat 15 ya. Sekarang kita masuk 16. Kita baca sama-sama secara bertalaqi. Ustaz baca dahulu, kemudian kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok dalam bacaan kita yang mana ayat 16. Di sini adalah idgham bila gunnah. Fa'alul lima yurid. Sama-sama. Fa'alul lima yurid. Kalau seandainya ada tanwin yang berbentuk 99, semestinya kan dengung. Kita sepakat dengung. Namun dia kalau bertemu dengan dua huruf lam dengan huruf ra, lam dengan ra, maka tak boleh dengung. Maka dinamakan idgham bila gunnah. Jadi tak boleh kita baca macam ni. Fa'alun lima, tak boleh. Dia langsung masuk saja ke lam. Fa'alul lima yurid. Sama-sama. Fa'alul lima yurid. Okey. Hal ataka hadithul junud. Hal ataka hadithul junud. Kemudian kita ingatkan diri kita bahawa kita baca ha tu mesti pedas. Kalau ha pedas, ha kecil itu pedas, ha ya. Kemudian kalau hal itu ha besar. Jadi ha besar. Kemudian hadis ha pedas. Cuba tengok beza dia. Ha besar ni terus dari perut kita langsung ke mulut kita. Jadi hal. Jadi jangan hal pula. Kalau halun makna dia hal, makna dia penyelesaian masalah. Ya. Kalau hal adakah. Makanya salah baca huruf, salah maknanya. Kemudian kita teruskan ayat 18. Ayat 18 cuba tengok. Fir'auna wa Thamud. Sama-sama. Fir'auna wa Thamud. Okey. Sebelum ra mati di baris bawah, maka dia nipis, dinamakan tarqiq. Cuba tengok, kita jangan baca macam ni. Fir, jangan fir, salah. Dia kalau sebelum ra mati baris bawah nipis. Fir. Fir, ir. Jadi Fir'aun. Okey. Kemudian Fir'auna wa tha ya. Tha dia keluar lidah tha. Jangan samud pula. Thamud. Okey. Kemudian kita teruskan. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Sama-sama. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Ya, kaf. Contoh Hamas itu, tengok Hamas dia. Fi takdzib. Fi takdzib. Mesti macam tu. Jangan baca macam ni. Fi takdzib. Tu qalqalah pula dia. Dia beza dia tak dengan tak. Beza. Tak Hamas mendesis dia. Tak qalqalah dia salah. Jadi tak. Kemudian
Dhib. Balil ladzi dzal. Balil ladzina kafaru fi panjang sebab ada ya. Takdzib. Dzi juga dzal. Keluar lidah. Okey. Wallahu min waraihim muhit. Sama-sama. Wallahu min waraihim muhit. Mantap, bagus ya. Jadi setiap dengung tu tahan sikit, jangan cepat sangat. Jadi wallahu min, dengung langsung masuk ke waw dengan dengung sekali. Jangan kita baca macam ni. Wallahu miu itu baru idgham, ma'al gunnah dia tak ada lagi. Makanya dengan dengung sekali. Miu dengan dengung sekali, okey? Kemudian min wara itu panjang 6 harakat. Yang paket ustaz 6 harakat ya. Mad jaiz 5, mad wajib 6. Okey, di sini mad wajib sebab dia berada dalam satu kata, dalam satu word ada tanda panjang mad tu, maka dia mad wajib. Kalau seandainya ada tanda panjang tu di antara dua kata, dia ada tanda panjang di antara dua kata, satu kata dengan satu kata yang lain, maka dia mad jaiz munfasil. Okey, itu cara membezakannya 5 harakat. Kemudian waraihim, dengung juga. Ihim itu mim syabdu, dengung. Kalau di sini mim bertemu dengan mim. Okey. Kalau mim bertemu dengan mim, idgham mithlain. Makanya dia dengung. Tahu kita dengung macam mana ustaz? Dia kalau mim tak ada tanda mati dia, maka dia dengung. Dia dua tempat saja. Mim bertemu dengan mim bertemu dengan ba. Okay. Kalau mim bertemu dengan mim, idgham mithlain. Mim bertemu dengan ba apa? Ikhfa syafawi. Okey. Suara ustaz ni habis suaranya. Habisnya. Tak apa, insya-Allah minta maaf hari ini suara kurang cantik. Okey. Bal huwa Qur'anun Majid. Sama-sama. Bal huwa Qur'anun Majid fi lawhin mahfuz. Sama-sama. Fi lawhin mahfuz. Fi lawhin mahfuz. Ayat yang terakhir ya. Betul. Fi lawhin mahfuz. Dha kita ingatkan jangan mahfuz. Salah. Dia cuba tengok ustaz baca dha yang ustaz belajar daripada Dr. Ijazi ya, yang mana PhD dia dalam masalah makhrajul huruf. Ustaz belajar dia orang Mesir. Betul-betul dia cakap 3 huruf saja yang keluar lidah kita. Tha dengan zal dengan dha. 3 huruf ni mesti keluar lidah. Jangan kita baca za pula. Ya. Dia dha. Sebab Dr. Ijazi ini dia memang dia PhD dalam masalah makhraj. Ustaz bertalaqi dengan dia dan memang ini cara yang benar orang Arab baca dha. Jangan kita baca zalim tapi zalim. Makanya mahfuz. Dia mestinya zalim. Cuba tengok, dengar orang Arab cakap. Dia tak cakap zalim tapi zalim. Dia cara baca dia dha zi zu. Tiga-tiga moncong. Sama juga dengan sad. Sa si su. Kalau sin melebar. Sa si su. Dari melebar ke moncong pula. Jangan baca su ya Rasulullah. Salah. Ya. Dia cara baca yang betul ya Rasulullah. Itu yang betul. Dia melebar dulu baru moncong. Sebab sa si
su. Kalau sad tiga-tiga macam. Sa, si, su. Itu cara yang makhraj yang betul. Makanya perlu kita baca dengan makhraj yang betul. Kalau tak, kesalahan kita al-lahnul jali, kesalahan yang besar. Makanya kita perlu bertalaqi. Okey, kita teruskan kajian kita tentang tafsirannya, yang mana ayat 15 Allah membincangkan bahawa Allah Subhanahu wa taala Dzul Arsyil Majid. Allah memiliki arasy majid. Al-Majid, kenapa arasy tu menggunakan kata-kata Al-Majid? Al-Majid ini, para mufassir mengatakan bahawa Al-Majid ini menunjukkan kesempurnaan zat Allah dan menunjukkan keindahan dalam penciptaan Allah dan menunjukkan kurnia Allah melimpah-limpah. Maksudnya di situ makna Al-Majid ni. Tiga para mufassir menyampaikan kenapa di sini dikatakan Al-Majid, kenapa tidak yang perkataan yang lain. Sebab Al-Majid menunjukkan kesempurnaan zat Allah, kemudian menunjukkan keindahan ciptaan Allah. Arasy itu indah, maha indah Allah. Makanya arasy Allah tu, ya Allah, kita ni tak tahu apa. Bahkan kalau kita tengok, kalau seandainya tengok ilmuwan sekarang ini tentang bintang-bintang, tentang astronomi, tentang benda langit ni, baru dikatakan 3% saja berbanding apa yang ada di langit, di alam semesta. 3%. Tak tahu pula ni, itu yang benda langit baru, belum di atas langit bumi itu lagi. Allah. Bahkan ada ilmuwan mengatakan bintang yang paling tinggi besarnya jutaan besar daripada matahari kita ni. Allah. Bukan jarak, besarnya. Sebab sekarang ni keilmuan yang ada pada hari ini tentang bintang, tentangnya semua, yang ada tu hanya yang dia kaji tu tentang langit bumi ni baru. Kalau kita pun tengok langit bumi, yang dikatakan langit bumi ni adalah batas sempadan pemandangan mata kita. Itu langit. Tak tahu betul ke langit bumi tu sebatas pandangan mata kita tu? Kita tak tahu pula. Tingginya kita tak tahu. Dr. Muzaffar baru sampai ke bulan. Allah, langit, Masya Allah. Kita tak tahu langit bumi tu macam mana. Itu baru 3% keilmuan orang-orang atau keilmuan manusia ni tentang alam raya yang langit bumi ni. Masya Allah. Makanya arasy Allah itu apabila Ramadan nak datang ni, tahu tak, dalam kitab Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Layth As-Samarqandi, kita ulang semula bahawa dari arasnya Allah ni turun angin yang harum, sangat teramat harum, yang bernama Al-Muthirah. Bidadari sekarang, tahu tak, dah siap-siap, dah buka pintu syurga, yang bersihkan syurga. Kita ni siap-siap jugalah, bersihkan rumah kita, bersihkan pakaian kita, semua bersihkan, nak sambut Ramadan. Sebab apa? Bidadari saja nak sambut Ramadan, dia buka pintu syurga. Masya Allah. Idza jaa Ramadan, futtihat abwabul jannah wa ghulqat abwabu jahannam wa suffidatis syayatin, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila Ramadan nak datang, dibukalah pintu syurga, ditutup pintu neraka, dibelenggu syaitan. Tapi syaitan bola sepak ni memang dia goda hari ini, dia tanamkan. Lepas tu bila Ramadan datang, kalau ada pertandingan, dia relax. Tak apalah, aku dibelenggu, kata syaitan. Aku dah goda dia. Masya Allah. Nanti na'udzubillah lah, jangan sampailah kita ni membuang-buang masa kita, ya Allah. Al-mu'min tarkuhu ma la ya'ni. Seorang mukmin yang benar adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak membawa manfaat kepada dirinya, keluarganya, untuk agamanya, itu untuk akhiratnya. Masya Allah, takut kita. Fa'alun lima yurid. Allah. Kebanyakan kalau seandainya perkataan fi'il ni, fa'al ini, dalam ayat yang lain para mufassir mengatakan kebanyakan kalau
mengatakan berbuat dengan hatinya, berbuat sesuka hatinya, kebanyakan perkataan ini digunakan untuk orang-orang kafir. Dia buat jahat. Namun di sini tak. Allah fa'al. Allah tu berbuat sesuka hatinya. Namun Allah berbuat sesuka hatinya, Allah lebih meliputi dengan perbuatannya itu dengan kasih sayangnya. Makanya Allah memulakan Al-Quran itu dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Jangan kita dalam hati kita jauhkan buruk sangka kita dengan Allah. Bersihkan, betul-betul bersih. Seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan jasad dan ruhnya ketika Mi'raj. Kalau ada orang tak percaya lagi Nabi datang dengan jasad dan ruhnya menghadap Allah, ni orang ni dah rosakkan. Jelas-jelas Nabi dibedah dadanya, dibersihkan dadanya, hakikat iri hati semua dibersihkan. Sebab orang yang akan boleh berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala, man atallaha biqalbin salim, yaitu orang yang datang dengan hati yang selamat, yang bersih. Makanya malaikat Jibril, malaikat Mikail dengan Israfil bersihkan dada Nabi. Dibuang kotoran-kotoran, kemudian dimasukkan keimanan, ditambahkan keimanan, ditambahkan ilmu, ditambahkan hikmah. Memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kekasih nak bertemu dengan kekasihnya sesuka hati Allah Subhanahu wa taala. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Maha suci Allah. Asra, makna dia apa? Yang memperjalankan. Allah sendiri memperjalankan. Bukan Nabi berjalan, bukan malaikat Jibril yang memperjalankan. Allah yang memperjalankan. Fa'alul lima yurid. Dia berbuat sekehendak hatinya. Dia, Allah Subhanahu wa taala nak menghentikan gaya gravitasi. Allah nak menghentikan peredaran bumi ini. Senang bagi Allah Subhanahu wa taala. Dia ada dua perkara dalam fa'al ini Allah. Dalam fa'alul lima yurid ini ada dua, dalam para mufassir menyampaikan ada dua perkara. Yang pertama sunnatullah. Allah berbuat sesuka hatinya. Dunia ini melalui proses. Kita nak kaya tu bukan langsung kaya terus, tak. Dia mesti berusaha, Masya Allah, bertungkus lumus, berfikir siang malam. Kemudian dengan kesabaran ditipu, bersabar lagi, ditipu, bersabar lagi, sehingga kenal dengan orang-orang yang menipu, tahu siapa yang menipu, sehingga dia hati-hati, barulah dia boleh kaya. Melalui proses. Itu sunnatullah. Sunnatullah, sesuatu yang panas akan membakar, api membakar, air akan memadamkan. Itu sunnatullah. Namun fa'al yang kedua adalah inayatullah. Inayatullah ini sesuka hati Allah. Allah nak tolong Nabi Ibrahim daripada dibakar, daripada api, terserah Allah. Allah nak membawa Nabi dengan kecepatan burak, secepat kilat. Jelas-jelas Nabi dibawa burak. Kalau dengan ruh, buat apa nak dengan burak? Makanya di sini ya Allah fa'al, Allah berbuat suka hatinya. Kemudian Allah katakan, yang mana dalam surah Al-Buruj ni kita dah membincangkan macam mana ashabul ukhdud itu dia membakar 12,000 orang-orang yang beriman. Dalam tafsir yang lain 20,000 orang beriman dimasukkan dalam parit yang penuh dengan api. Ya Allah. Namun alhamdulillah mereka masuk ke dalam api itu. Dalam riwayat dikatakan bahawa sebelum mereka sampai ke dalam api itu, Allah telah cabut nyawanya. Dia tidak merasakan panasnya api. Allah. Makanya Allah Subhanahu wa taala secepat kilat
memerintahkan malaikatnya untuk mencabut nyawa orang-orang yang beriman. Ya, dalam kisah Ashabul Ukhdud ini belum sampai dalam api itu lagi, nyawa sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dicabut dengan lembutnya. Kita dah bincangkan wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa orang-orang yang kafir dengan cabutan yang kuat, disentak. Dan demi malaikat mencabut nyawa-nyawa orang yang beriman seperti mencabut rambut dari dalam tepung, ringannya, senang dicabut nyawa orang yang beriman. Makanya ni Sya'ban ni banyaklah berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Siapa yang pernah pergi ke dukun untuk bomok, maka solat taubat cepat-cepat. Nanti tak diampunkan dosa kita pula nanti. Khawatir kita nisfu Sya'ban tu 4 orang tadi tu, syirik tak boleh. Ni kalau seandainya dia boleh bangun malam dengan menonton bola sepak tapi nak solat tahajud tak boleh bangun malam, secara akidah dia telah syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Sebab dia telah mencintai hobi dia, telah mencintai suatu perkara lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Dia syirik ni cepat saja. Bagi orang-orang yang kalau kita belajar akidah, cepat terkena syirik ni. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Melintas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Minggu hadapan ni apa MU dengan apa pula. Contoh. Ni contoh saja. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, ya Allah, hanya Engkau lah kami sembah. Maksudnya hobi itu disembah. Dia masalah akidah memberat. Dah betul bacaan Al-Fatihah, betul lah. Namun ya Allah, ketika tu fikiran kita, Allah, itu yang bahaya tu itu. Maka Buya Hamka ketika dah fasih pun baca, fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masalah dia apa? Hal ataka hadithul junud. Maksiat itu berbeza. Umat terdahulu dengan kita berbeza. Telah datangkah kepadamu wahai orang-orang kafir Quraisy? Sebenarnya ditujukan kepada Rasulullah dulu, kemudian juga kepada orang kafir Quraisy. Sudah datangkah kepada kalian berita tentang al-junud, bala tentera yang hebat, yang kuat? Allah nak tunjukkan kuasa dia. Fir'aun, ada yang mengatakan 70,000 mengejar Nabi Musa. Ustaz Zahzan Muhammad, kalau pagi dengar Aikim tafsir tu, Ustaz Zahzan Muhammad mengatakan dalam sebuah tafsir tu, katakan bahawa 70,000 Fir'aun dengan bala tenteranya, Fir'aun sendiri turun. Fir'aun tak pernah sakit. Tak pernah sakit pun tak pernah. Makanya dia mengaku Tuhan. Maka kita takut ni. Kita ni kalau tak ada sakit, tak ada apa ni, kita sombong. Kita ni boleh menilai orang macam Tuhan pula kita. Kita tengok kawan ni, cuba tengok dia menilai orang seolah-olah dia Tuhan. Macam dia tak akan dapat macam tu. Masya-Allah, ni bahaya. Menilai makhluk. Nilailah seseorang tu kita sebagai hamba Allah. Kau nampak sesuatu perkara yang tak betul, ya Allah, na'udzubillah, ya Allah, ampunkan. Cepat-cepat kita terajuk. Tapi jangan menilai seseorang tu kita macam Tuhan pula. Nak salahkan semua orang. Jadi semua takut kita. Ya Allah, Fir'aun macam mana? Fir'aun wa Thamud, yang mana Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memperlakukan macam mana Allah memperlakukan Fir'aun? Fir'aun wa Thamud. Fir'aun, Ramses, Ramses, Farao. Bagaimana Allah memperlakukan Fir'aun? Yang mana Fir'aun tak sedar lagi dengan bala tentera dia. Ada highway baru ni. Highway baru ni lancarnya. Mana ada highway sekarang yang ada air sebelah kiri sebelah kanan. Kalau hebat je buat highway air kanan kiri kanan. Cantik tu. Kita pun drive, cantik. Mana tak ada di zaman Nabi Musa tu. Masya-Allah, tahu-tahu bukan dia ditenggelamkan oleh Allah semua. Fa'alul lima yurid. Allah kuasa. Thamud, kaum Nabi Saleh, yang mana Allah Subhanahu wa taala
berfirman, Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Thamud wa 'Adun bil-Qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit-Taghiyah. Dengan suara pekikan yang dahsyat, mampus. Manfasayu manfisu, mampus semua apa kaum Thamud mampus. Yang kuat-kuat boleh bangun rumah dalam apa? Dalam gunung. Kalau sekarang menghancurkan bukit, bukan bangun rumah dalam bukit. Sekarang rumah ada sekarang dihancurkan bukit tu, atau dia buat rumah di atas bukit. Ini Thamud ni dia buat rumah dalam bukit, dalam gunung. Allah. Dia buat, dia letak batu, bata semua dalam bukit, masya-Allah. Tak perlu aircon lagi. Jimat elektrik. Allahu akbar. Macam mana kuat-kuat macam itu pun kata Allah, fa'alun lima yuri. Allah mampuskan semua dengan suatu pekikan saja. Bitariyah, dengan suatu pekikan yang dahsyat. Allah. Kalau malaikat Jibril memekik tu dah, ya Allah, takut kita. Balil ladzina kafaru fi takdzib. Bahkan orang-orang kafir itu dia sentiasa berada dalam pembohongan. Dia bohong. Dia dustakan agama ini, dia dustakan kebenaran akhirat. Dia dustakan kiamat tak terjadi. Makanya ada sebagian ulama mengatakan penayangan filem 2012 tu diharamkan oleh sebagian ulama. Sebab apa? Secara akidah dia telah merosak akidah sebahagian umat Islam yang lemah imannya. Kiamat 2012, tak kiamat-kiamat lagi sampai sekarang. Lepas tu NASA, dalam internet saya baca, NASA tersilap tengok kalender. Astaghfirullah, ya. Makanya ulama-ulama mengharamkan. Sebab apa? Sebab seperti saya sampaikan, orang-orang anti Tuhan ni betul-betul dia buat suasana apa? Memang tak terasa bagi kita yang hadir dalam majlis ilmu ni, tak terasa. Tapi yang menonton tu mak rempit, yang masya-Allah, yang memerlukan bimbingan kita, remaja-remaja kita, ya Allah, mereka yang menonton. Tak ada pun kiamat, memang tak ada kiamat, kami hidup selama-lamanya. Ya Allah. Wallahu min waraihim muhit. Orang kafir itu tak sedar ke Allah yang meliputi dari belakang mereka apa yang mereka lakukan. Allah tengok, Allah awasi semuanya. Bal huwa Qur'anun Majid. Orang kafir itu sentiasa mendustakan Al-Quran. Dia mencuba untuk menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran, yang mana dia susahkan belajar bahasa Arab ni. Susah belajar bahasa Arab, semua susah. Tapi nak main game, anak-anak kita tu susah pun dia. Hari-hari game, akhirnya susah tu jadi mudah pula. Tapi belajar bahasa Arab susah. Belajar kelas pertama 20 orang, kelas kedua 10 orang, kelas ketiga 2 orang saja yang tinggal. Ya Allah. Sebenarnya tahu tak, kita ni kan membaca Al-Quran tu, belajar ilmu tajwid fardhu kifayah belajar ilmu tajwid. Membaca Al-Quran secara bertajwid fardu ain. Untuk Al-Quran ni pedoman hidup kita. Makanya kalau pedoman hidup kita, kita tak tahu macam mana kita dalam kehidupan kita melainkan dengan Al-Quran. Makanya kaedah usul mengatakan la yatimmul wajib illa bihi fahuwal wajib. Tidak akan sempurna satu kewajipan melainkan kita ala-ala untuk memahami yang wajib tu juga wajib kita menuntutnya. Bahasa Arab tu nak beriman dengan orang lain dengan terjemahan saja, terjemahan tu kadang-kadang salah, terjemahan tidak seperti yang maksud yang terkandung dalam Al-Quran. Kadang-kadang memang ada orang-orang yang tidak mampu untuk menterjemahkan satu kata itu dalam bahasa Arab kepada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa mana saja, namun dia faham dengan bahasa Arab. Ini satu ngisi kita, ustaz nak mewajibkan bahasa Arab pula ustaz. Damang betul, jangan kita solat tu Allah, nak khusyuk-khusyuk hebat solat tu Allah. Tapi dalam solat tak khusyuk, imam baca ayat neraka dia senyum pula. Imam atau dia menangis dua-dua. Imam baca tentang syurga dia menangis, tak tahu dia menangis apa. Kemudian imam baca ayat neraka pun dia menangis. Lepas tu tanya, kenapa menangis? Suara imam tu sedap sangat. Allah, suara imam
Dia tak tahu kandungan isinya. Makanya kita perlu belajar bahasa Arab supaya kita tahu makna Al-Quran. Makanya sudai situ kalau dia imam tu, Ustaz, kalau sudah imam tu dia baca Al-Fatihah saja, Ustaz, Maliki Yaumiddin itu, Ustaz dah takut dah. Ustaz dah menangis dah. Dia waktu Ustaz naik tingkat atas tu, ya Allah, memang dia baca tu Ar-Rahmanir Rahim. Allah Maha Pemurah, Allah bagi semua kehidupan kamu, pakaian, makanan, semua Allah bagi. Maliki Yaumiddin, Allah yang menguasai hari pembalasan. Semua yang Allah bagi itu ditanya nanti, dibalas oleh Allah nanti. Allah, kursi yang kita duduk ni Allah tanya, kereta yang kita guna Allah tanya. Masya Allah, la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Ya Allah, itu yang kita takut. Masya Allah. Makanya dekatlah dengan Al-Quran. Yang mana Al-Quran ni tidak ada satu kebohongan sedikit pun tak ada. Sebab apa? Fi lauhim mahfuz. Al-Quran tu letak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di lauh mahfuz, tempat yang tertinggi di atas langit yang ketujuh. Ya Allah, mana ada, syaitan pun tak mampu dengan bintang-bintang saja. Syaitan dah mampus dah dengan kekuatan bintang itu. Dah tak mampu. Dia dibina. Itu baru di bintang langit baru di planet langit pertama. Ya Allah, lauh mahfuz ini di tempat yang tertinggi di atas langit yang ketujuh, yang mana Allah simpan Al-Quran ni. Tidak ada seorang pun yang boleh mengubah suai Al-Quran. Masya Allah, dijaga fi lauh mahfuz, yang lauh tempat yang dijaga, mahfuz yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Makanya solusinya supaya keimanan kita, keimanan remaja kita, kalau boleh ya Allah berdoa kita seperti keimanan cerita tentang Ashabul Ukhdud, remaja yang Ashabul Ukhdud ni, dengan keimanan satu remaja ni 12,000 orang masuk ke dalam Islam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau anak kita hari ini ya Allah mempunyai aura seperti ini, ya Allah, hebatnya. Ya, dengan seorang dia boleh membawa 12,000 orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudah-mudahan itu dengan cara apa? Ya Allah, Allah katakan dekat dengan Al-Quran. Caranya dengan dekat dengan Al-Quran, anak-anak kamu akan hebat. Sebab Nabi membentuk Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Mas'ud, orang-orang yang hebat dengan Al-Quran, menggoncangkan Rum. Maka kembalikan anak-anak kita dengan Al-Quran. Ini caranya Ramadan, Syahrul Quran, ya Allah. Ya. Ini Ramadan tadarus pun ya Allah, 3, 4, 5 orang saja ya Allah. Lebihnya tak tahu menonton apa pula. Ya. Tadarus tu saya dah berapa masjid saya duduk tadarus? Hanya 3, 4, 5 orang, 10 orang, paling banyak 15 orang. Sedangkan ahli Qaryah tu Masya Allah banyaknya. Ya Allah, makanya kembali kepada Al-Quran supaya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Itu yang boleh kita sampaikan pada hari ini, insya-Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang beriman, kuat dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang mana keimanan kita akan kuat kalau seandainya kita membaca firman Allah, perkataan Allah, sebab dia berhubung kait dengan hati, jantung kita, ruh kita. Ruh ni datang daripada Allah. Ruh tidak akan tenang, tidak akan kuat melainkan juga membaca yang datang daripada Allah, itu Al-Quran, perkataan Allah, firman Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi di Ramadan yang akan kita hadapi. InsyaAllah itu saja. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.